Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Azmin Ali menang di mahkamah. Azmin Ali tak fitnah pengimpet telur. Itu keputusan mahkamah. Atau dengan kata lain, pengimpet telur gagal menyaman atau mengemukakan saman fitnah terhadap Azmin Ali. Ini menunjukkan apa yang dikata oleh Walaun sebelum ini, yang kata semua ini ialah uh, pendakwaan terpilih dan selalunya mengaitkan dengan kononnya campur tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, kerajaan lah, macam-macam. Ini menunjukkan bukti jelas bahawa kerajaan tak pernah campur tangan dalam mana-mana kes. Ini menunjukkan Anwar Ibrahim tak pernah, seperti yang Anwar Ibrahim nyatakan, dia tak pernah campur tangan dalam mana-mana kes. Kalau betullah Anwar Ibrahim campur tangan, mungkin tidak akan menang. Tapi oleh kerana terbukti Azmin Ali tidak memfitnah pengimpet telur, maka Azmin Ali memang menang. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Mohamed Azmin Ali, tidak memfitnah seorang pengimpet telur. Hakim Leong Wei Hong menolak saman fitnah terhadap Ketua Pembangkang Selangor yang difailkan oleh JNE Advance Tech Sendirian Berhad. Syarikat tersebut memfailkan saman atas dakwaan pihaknya memperoleh kontrak melalui rundingan terus dengan kerajaan untuk mengimpet telur dari India. Leong memutuskan kenyataan Azmin hanya merujuk kepada ahli perniagaan Deepak Jaikinshan dan tidak menyebut planatif yang disenaraikan dalam saman itu, iaitu syarikat tersebut. Hakim juga berkata, Deepak bukan pemegang saham atau pengarah dalam firma berkenan. Awal tahun lalu, JNE Advance Tech memfailkan saman berhubung ucapan Azmin ketika berceramah pada 11 Mac tahun lalu. Azmin menafikan berniat memfitnah firma pengimport telur tersebut, berkata dia hanya menyoal janji pentadbiran Anwar Ibrahim untuk melaksanakan tender terbuka bagi semua perolehan kerajaan. Azmin pada kenyataan pembelaannya menekankan ucapannya tidak menyebut nama syarikat itu dan hanya merujuk kepada kerajaan serta Deepak secara langsung. Dalam jawapan balas syarikat yang difailkan pada 11 Ogos tahun lalu, Planatif berhujah bahagian awal dan akhir ucapan Azmin berunsur fitnah. Firma tersebut mendakwa terdapat tuduhan pihak tertentu terlibat dalam amalan tidak wajar yang dalam pemikiran pendengar yang rasional akan merujuk kepada syarikat itu secara tidak langsung. JNE Advance Tech berkata, walaupun namanya tidak disebut dalam ucapan Azmin, pengetahuan umum menyebut Planatif satu-satunya pengimport telur dari India, memandangkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu memetik namanya di Parlimen pada 8 Mac 2023. Pada 8 Mac tahun lalu, dalam ucapan penggulungan rang Undang-Undang Perbekalan 2023 di Dewan Rakyat, Muhammad berkata JNE Advance Tech diberi permit mengimport telur dari India untuk jangka masa pendek bagi menangani kekurangan di Malaysia ketika itu. Menteri itu berkata pemberian kepada syarikat itu tidak melalui tender terbuka kerana kekurangan bekalan memerlukan tindakan segera oleh pihak pentadbiran. Melalui tindakan sivil ini, firma tersebut menuntut ganti rugi am, pampasan, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan yang tidak dinyatakan jumlahnya. Syarikat itu juga memohon injuksi untuk melindungi Azmin daripada terus memfitnahnya serta faedah 5% ke atas. Sebarang jumlah penghakiman yang diberikan, kos dan atau apa-apa relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah.
Kita ingin ucapkan tahniah syabas kepada Azmin Ali atas kemenangan bermakna di mahkamah ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya di saat-saat semua isu panas menular di seluruh Malaysia, banyak isu panas yang paling panas sekali ialah membabitkan adun-adun Sabah dalam skandal yang dipanggil skandal rasuah membabitkan 8 adun dan pemimpin tertinggi negeri. Hari ini, tiba-tiba, Ketua Polis Negara pula buat satu pendedahan dan satu pengakuan yang luar biasa. Ketua Polis Negara akhirnya bersuara apa yang beliau nyatakan. Ini rupa-rupanya punca Ketua Polis Negara amat kecewa. Sikap manusia tidak bermaruah. Siapa yang dimaksudkan manusia tidak bermaruah? Ini, saudara-saudara sekalian, PDRM merupakan tempat di mana rakyat Malaysia menaruh sepenuhnya harapan dan kepercayaan. PDRM menjaga keselamatan kita semua. Kita mengharapkan banyak kebaikan boleh dinikmati. Bahkan harus kita puji dan berikan kredit kepada PDRM kerana mereka menjalankan tugas tanpa mengenal erti masa, bahkan tenaga, keluarga dan juga keselamatan mereka sendiri. Mereka sanggup menggadai nyawa semata-mata untuk mahu memastikan Malaysia yang kita cintai ini berada dalam keadaan yang selamat. Walaupun kadangkala PDRM dicerca, dicemu, dihina, difitnah pun ada. Bahkan bukan sekadar rakyat biasa yang menghina, memfitnah PDRM. Termasuklah para pegawai tertinggi yang ada di Malaysia, bahkan juga para ahli politik yang ada di Malaysia memberikan pelbagai tuduhan yang kadang-kadang tidak logik sama sekali. Semuanya tidak munasabah. Kadang-kadang ada yang betul-betul di luar pemikiran kita, tak munasabah langsung. Hari ini Ketua Polis Negara amat kecewa apabila beliau kata ada manusia tidak bermaruah. Siapa yang dimaksudkan oleh Ketua Polis Negara ini? Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein meluahkan rasa amat kecewa dan terkilan dengan penglibatan pegawai polis sebagai suspek dalam kes jenayah di negara ini. Inilah yang menjadi persoalan ramai ketika Tan Sri Razarudin Hussein menyatakan beliau terkilan dengan pegawai-pegawai polis yang turut menjadi suspek dalam kes jenayah. Inilah yang dipanggil hilang integriti, harapkan pagar-pagar makan padi. Ini yang benar-benar mengecewakan. Bukan sahaja kepada Ketua Polis Negara tetapi juga rakyat jelata. Walau bagaimanapun, bukan semua terlibat. Hanya 1-2 orang. Tetapi bak kata pepatah, kerana nilas setitik, rosak susu sebelanga. Kerana tindakan seorang yang silap atau tak berintegriti, menyebabkan rakan-rakan yang lain yang bekerja terbaik sekalipun terkena tempiasnya. Tapi lebih baiklah tindakan tegas, cepat diambil terhadap mana-mana penjawat, pegawai polis, sama ada rendah tinggi pangkatnya, tanpa mengira siapa mereka harus diambil tindakan. Menurut Ketua Polis Negara, seramai 23 pegawai polis terbabit sebagai suspek dalam kes jenayah komersil di negara ini sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Beliau juga berkata berbeza dengan sepanjang tahun lalu, hanya 22 disyaki terbabit, sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap tahap integriti dan pematuhan standard warga polis Diraja Malaysia PDRM. Acap kali saya menekankan tentang perlunya satu perubahan drastik dilakukan terhadap budaya kerja dan tahap integriti di dalam diri setiap warga PDRM agar pasukan kekal relevan dan dihormati oleh masyarakat.
Namun, walaupun berulang kali sudah diberikan ingatan dan amaran, tahap integriti serta pematuhan standard warga pasukan masih berada di tahap yang membimbangkan jelasnya lagi. Beliau berkata, demikian dalam ucapan amanat Ketua Polis Negara, sempena Perhimpunan Bulanan Ketua Polis Negara, anjuran Jabatan Siasatan Jenayah Komersil di Kuala Lumpur hari ini. Kewibawaan dan imej PDRM, ujarnya, tercelar dengan penangkapan yang dilakukan terhadap segelintir warga pasukan itu atas pelbagai kesalahan jenayah, dadah, rasuah serta salah guna kuasa. Tegas Ketua Polis Negara lagi, saya amat kecewa dan terkilan apabila amanah di sebalik seragam biru yang kita banggakan ini sudah disalahguna oleh mereka yang rasanya tidak keterlaluan jika saya ibaratkan sebagai manusia yang tidak bermaruah dan mementingkan diri sendiri. Integriti adalah teras dalam pembentukan dan pemantapan jati diri kita, tegas Ketua Polis Negara. Justru, sempena dengan pelancaran sambutan Bulan Integriti Nasional 2024 bertemakan Teguh Integriti Kukuh Pertiwi, PDRM menyambut baik segala usaha murni kerajaan dalam memperkasakan pembudayaan integriti tambahnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.